Seterusnya Ustaz akan menerangkan tentang tujuan atau matlamat kita ini untuk mengambil wuduk. Sebelum itu Ustaz sudah bahagikan terlebih dahulu kepada perkara yang wajib dan sunat untuk kita mengambil wuduk. Ustaz dah bahagikan mengikut warna, seperti warna kuning untuk perkara yang wajib dan perkara yang sunat berwarna hijau. Okey. Terlebih dahulu kita akan melihat kepada perkara yang wajib, iaitu yang pertama solat. Ibadah solat memerlukan kita untuk berwuduk kerana ia terkandung dalam syarat sah solat, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Seterusnya ialah ibadat tawaf. Untuk melakukan ibadat tawaf memerlukan kita untuk mengambil wuduk kerana ia juga merupakan sama seperti ibadat solat yang memerlukan kita untuk suci daripada hadas kecil dan hadas besar pada pakaian dan tubuh badan kita. Okey, dan yang ketiga iaitu ibadah atau membaca Al-Quran. Untuk diingatkan di sini, membaca Al-Quran tidak memerlukan wuduk. Namun untuk menyentuh Al-Quran kita mestilah mempunyai atau perlulah mengambil wuduk, kerana ia juga memerlukan kita untuk suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada perkara yang sunat atau disunatkan kita untuk mengambil wuduk. Seperti yang pertama, masuk ke dalam masjid. Untuk masuk ke dalam masjid kita perlulah mengambil wuduk kerana ia merupakan salah satu sunnah atau ajaran daripada Nabi Muhammad SAW ketika hendak masuk ke masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menyarankan kita untuk mengambil wuduk di rumah, agar perjalanan kita dari rumah ke masjid itu akan memberikan kita atau mengganjarkan kita pahala. Seterusnya, sebelum tidur, disunatkan kita untuk mengambil wuduk sebelum tidur kerana ia juga merupakan salah satu sunat atau yang ajaran yang dianjurkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebelum kita tidur, untuk memastikan diri kita ini sentiasa bersih dan terhindar daripada gangguan jin dan syaitan. Dan perkara sunat yang ketiga untuk kita mengambil wuduk, iaitu apabila kita ingin menuntut ilmu. Hal ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita sebelum memerlukan atau mempelajari sesuatu perkara, seperti murid-murid sekarang yang tengah mendengar slide daripada Ustaz, murid-murid juga disunatkan untuk mengambil wuduk. Hal ini kerana ia mampu untuk memudahkan kita atau menenangkan kita untuk menerima pengajaran dan pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita dengan mudah dan tenang, tanpa sebarang gangguan daripada jin dan syaitan yang sering untuk mengganggu kita, seperti menyuruh kita untuk tidur dan tidak fokus apabila guru-guru mengajar. Hal ini juga mampu untuk mengelakkan kita semua daripada untuk tertidur daripada aktiviti pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Perlulah untuk mengamalkan perkara-perkara sunat ini, bahkan perkara yang wajib juga, agar ibadah kita lebih sempurna untuk dilakukan dan aktiviti kita juga akan lebih sempurna dan lebih terancang dan lebih teratur.
baiklah murid-murid, yang seterusnya Ustaz akan mengajar perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Yang ini ramai pelajar-pelajar buat perkara tersebut tapi tidak mengetahui yang perkara tersebut adalah makruh. Yang pertama apa? Boleh baca tu kat slide. Yang pertama bercakap, yang mana ramai murid-murid bercakap ketika berwuduk dengan kawan-kawan. Contohnya yang mana pelajar tersebut, pelajar-pelajar murid-murid juga perlulah diam ketika berwuduk, kerana bercakap merupakan perkara yang makruh ketika berwuduk. Jadi pelajar semua tidak haruslah untuk bercakap, kerana kita sepatutnya elak daripada perkara yang makruh. Okey, yang kedua, berlebihan menggunakan air. Ini juga ramai ustaz nampak pelajar ataupun murid-murid buka air sangat kuat, padahal kita juga boleh je, kita kalau nak ambil wuduk tu air sikit cukup je. Zaman dulu okey je, macam kalau kita guna spray pun boleh je. Spray kalau tengah darurat tak ada air pun. Jadi kita jangan membazir ketika berwuduk lah, jangan berlebihan air, kerana ia merupakan satu amalan syaitan. Okey, jadi yang seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, menggunakan anggota kiri. Murid-murid semua berapa? Umur 12 tahun lah. 12 tahun mesti dah tahu yang mana kanan kiri, yang ini kiri dan ini kanan. Mungkin daripada kamera ni kurang jelas, nanti kita bersemuka insya-Allah Ustaz akan tunjukkan. Kalau yang mana yang tak tahu lagi lah yang mana kiri, yang mana kanan. Jadi setiap anggota kita, apabila kita, kalau bermuka tak payahlah kiri kanan, macam tangan start kanan, habis kanan 3 kali baru kiri. Sama juga dengan telinga, kaki, mula daripada kanan kemudian kiri. Okey, yang itu sangat penting juga tu, menggunakan kanan. Yang ketiga, menggunakan anggota kanan. Jadi yang seterusnya, yang keempat, iaitu meminta orang lain menggunakan anggota wuduk tanpa meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maksudnya sini biasanya kebanyakan kepada orang tua lah, yang mana biasanya kalau contohlah darurat tu macam orang tua yang tidak boleh mengambil wuduknya sendiri, itu dibenarkan untuk orang lain untuk mengambil wuduk untuknya. Tetapi jika seseorang itu sihat yang mampu untuk mengambil wuduk dengan sendiri, maka makruh bagi orang lain untuk mengambil wuduk baginya. Contohnya macam siapa? Alif sihat, tapi dia suruh kawannya Imran untuk mengambil wuduk untuknya. Itu makruh sebenarnya. Jadi yang mana pelajar-pelajar yang sihat yang mampu untuk mengambil wuduk dengan sendiri, maka ambillah sendiri, kerana jika kita suruh kawan kita ambil untuk kita, ia dah termasuk dalam hukum makruh. Jadi pelajar semua boleh ingat lah. Yang pertama bercakap, perkara makruh. Yang kedua berlebihan menggunakan air. Yang ketiga menggunakan anggota kiri. Dan yang keempat, meminta orang lain membasuhkan wuduk untuk kita. Jadi itu saja antara empat-empat wuduk, perkara yang makruh ketika berwuduk setakat taraf darjah 1 ini. Okey, baiklah murid-murid, seterusnya Ustaz akan menerangkan perkara-perkara yang akan membatalkan wuduk kita. Di sini Ustaz telah berikan 5 perkara yang akan membatalkan wuduk kita. Iaitu yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Sebagai contoh, Ustaz berikan contoh, iaitu kita telah mengambil wuduk dan ingin melakukan solat. Kemudian kita secara tiba-tiba terkentut sewaktu berada di saf. Ia merupakan salah satu contoh perkara yang keluar daripada kubul dan dubur, selain daripada kita kencing atau melakukan hadas besar seperti membuang air besar. Okey, seterusnya iaitu tidur yang tidak tetap punggung. Ustaz, bagaimanakah tidur yang tidak tetap punggung ini? Okey, baiklah, Ustaz akan terangkan. Tidur yang tidak tetap punggung ini iaitu tidur yang tidak statik atau kita bergerak-gerak. Sebagai contoh, apabila kita tidur waktu malam atau tidur mati, kita akan semestinya kita akan bergerak
atau mengiring ke kiri dan bergerak mengiring ke kanan, dan ia akan membatalkan wuduk kita. Okey, baiklah, yang ketiga, seperti hilang akal, seperti mabuk dan pitam. Sebagai contoh, apabila kita pitam atau pengsan, kita akan terbatal wuduk kita disebabkan kita kehilangan ingatan. Dan yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bagi contoh, kita berada di sekolah dan kita telah mengambil wuduk dan tiba-tiba kita terlanggar atau bersentuhan antara lelaki atau rakan-rakan kita yang perempuan atau lelaki, dan ia yang bukan mahram, iaitu yang bukan terdiri daripada ibu bapa, datuk dan nenek, adik-beradik, dan ia automatik akan membatalkan wuduk kita. Ia juga termasuk apabila kita bersentuhan dengan guru-guru, saudara mara kita. Yang terakhir, iaitu menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Iaitu sebagai contoh, apabila kita selesai membuang air besar, kita akan mencucinya dengan menggunakan tapak tangan, dan ia akan membatalkan wuduk kita kerana kita telah menyentuh ianya dengan tapak tangan kita. Okey, baiklah. Jadi kesimpulan kita pada tajuk wuduk pada hari ini ialah murid-murid diwajibkan untuk belajar dan mengetahui cara berwuduk yang sempurna agar perkara-perkara ibadah kita seperti solat, tawaf, menyentuh Al-Quran sah dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dielakkan daripada azab api neraka. Yang mana Ustaz Muaz telah menerangkan pada slide yang pertama, iaitu solat ni kunci dia ialah berwuduk. Yang mana solat ni wajib dan wuduk ini perkara sunat, tetapi kita nak melakukan perkara wajib itu haruslah melakukan perkara sunat itu terlebih dahulu untuk sahkan solat tersebut. Jadi pelajar juga boleh mempraktikkan wuduk ini pada setiap hari, yang mana setiap kita solat kita ambil wuduk, setiap kita nak mengaji Al-Quran kita ambil wuduk, maupun bahkan kita boleh mengambil wuduk sebelum kita tidur. Yang mana apabila kita tidur, insya-Allah malaikat akan melindungi kita sehingga siang hari. Jadi itu saja kesimpulan Ustaz pada tajuk wuduk kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.